Salam sejahtera kepada para penonton yang dikasihi. Nama saya Gandan Siang dengan nombor matrik saya A173859. Salam sejahtera, nama saya Tan Pei Chi. Nombor matrik A174246. Hari ini kami akan membentangkan 3 wabak yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Dalam video ini, kami akan mengkaji tentang beberapa elemen seperti tahun, tempat, penyebab bagi wabak-wabak yang dibentangkan, simptom yang dialami oleh mangsa, kesan berlakunya pandemik dan sebagainya. Oleh itu, kami berharap para penonton mendapat manfaat daripada video ini. Wabak yang pertama ialah penyakit cacar. Dalam bahasa Inggeris, penyakit cacar dipanggil smallpox. Virus yang mengakibatkan penyakit ini ialah virus variola. Penyakit cacar dikatakan dahsyat kerana seseorang kanak-kanak berkemungkinan 80% akan meninggal dunia dalam tempoh 2 minggu sekiranya dijangkiti penyakit tersebut. Penampilan pertama bagi penyakit ini adalah pada 430 sebelum Masehi. Pandemik ini telah membawa maut sekitar 400,000 orang Eropah pada abad ke-18. Sangat menyesali dikatakan penyakit tersebut merupakan penyakit kosmopolitan yang dianggarkan berlakunya 50 juta kes cacar sehingga awal 1950-an. Penyakit cacar berjangkit melalui sentuhan secara langsung dengan orang yang dijangkiti. Cecair badan yang dijangkiti atau objek yang tercemar seperti peralatan tempat tidur atau pakaian. Seseorang yang diserang penyakit cacar akan menghidapi demam ringan, sakit kepala serta sakit pada bahagian belakang badan. Pada hari pertama dan kedua selepas seseorang itu diserang penyakit cacar, pertumbuhan bintik-bintik merah akan berlaku pada permukaan kulit. Bermula pada hari ketiga, bintik-bintik merah tersebut akan menjadi gelombang-gelombang air secara perlahan-lahan. Kain hari gelombang-gelombang air tersebut akan menjadi kain besar. Akhirnya gelombang-gelombang tersebut akan bermula untuk menjadi kering dan menghasilkan kuping. Kuping-kuping itu mengandungi virus bagi penyakit cacar. Sebelum semua kuping tertanggal, individu itu mungkin menjangkiti orang lain dengan penyakit tersebut. Pada tahun 1979, penyakit ini berjaya dihapuskan dengan adanya vaksin hasilan Edward Jenner. Sekarang, marilah kita mengimbas semula tentang penyakit cacar. Sekarang, marilah kita teruskan dengan wabak yang kedua, wabak maut hitam. Dalam bahasa Inggeris, maut hitam juga dikenali sebagai The Black Death. Pada masa itu, aktiviti perdagangan berkembang pesat dan secara aktif. Namun, pada masa itu, kebersihan sekitar diabaikan oleh masyarakat dan tidak mempunyai kemudahan awam seperti tandas awam dan tong sampah. Hal ini telah menyebabkan tanah Eropah menjadi tempat pembiakan kuman dan tikus. Maut hitam merebak berleluasa sejak pada tahun 1347. Zaman tersebut merupakan zaman gelap kepada Eropah. Dengan datangnya wabak yang serius sebegini, semua lapisan masyarakat berada dalam keadaan panik. Hal ini demikian kerana wabak tersebut telah membawa banyak maut manusia dengan anggaran seramai 75 juta manusia dibunuh. Sebagai tamsilan, di Eropah sahaja, 1/3 populasi manusia telah meninggal dunia akibat maut hitam pada zaman itu. Bakteria yang mengakibatkan wabak ini adalah Yersinia pestis. Bakteria ini dibawa oleh pinja-pinja yang berada di tikus hitam. Selain itu, maut hitam juga merebak apabila bakteria menjadi bawaan udara dan memasuki secara langsung ke dalam paru-paru mangsa. Individu yang diserang maut hitam akan mengalami sakit kepala, seram sejuk, suhu yang meninggi, loyah dan sakit seluruh badan. Beberapa hari kemudian, bakteria yang menyerangi individu tersebut akan memberi kesan dalam limfa sistem
dan mendatangkan ketolan besar yang dikenali sebagai bubus. Individu tersebut akan mengalami bubus di bahagian kulit sekitar leher, ketiak dan kelami. Bubus itu kemudian bernanah dan mengeluarkan darah. Kulit pesakit kemudian ditutupi tepelan-tepelan hitam. Kebanyakan pesakit meninggal dunia setelah 4 hingga 5 hari setelah jangkitan. Maut hitam menghantui manusia dengan kadar kematian setinggi 30 hingga 75%. Oleh yang demikian, maut hitam dikatakan sebagai wabak yang amat dahsyat dalam sejarah manusia. Marilah kita imbas semula tentang wabak maut hitam. Wabak yang ketiga ialah penyakit AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Wabak ini telah menghantui manusia sejak banyak tahun yang lalu. Menurut sejarah manusia, AIDS telah bermula menyerang manusia sejak pada tahun 1981. AIDS merupakan salah satu wabak yang paling dahsyat dalam sejarah manusia kerana AIDS telah membunuh lebih daripada 25 juta orang. Penyebab AIDS ialah virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Virus ini akan memusnahkan imuniti manusia, secara spesifiknya iaitu sel CD4 dan merebak melalui pemindahan cecair badan. Antara cecair badan termasuklah darah, cecair faraj, cecair anus dan susu badan. Secara umumnya, HIV merebak menerusi hubungan seks yang tidak selamat, perkongsian jarum serta melahirkan anak. Semakin banyak sel CD4 yang dibunuh oleh virus HIV, semakin lemah sistem imuniti manusia. Dengan itu, individu yang menghidapi AIDS akan terdedah kepada pelbagai jenis penyakit dan akhirnya membawa maut. Kebanyakan saintis percaya bahawa AIDS berpunca daripada monyet Afrika. Mereka mensyaki kemungkinan darah daripada monyet yang dijangkiti virus mengalir masuk ke dalam rongga luka pemburu ataupun disebabkan pemburu memakan monyet tersebut. Segelintir orang pula berpendapat bahawa wabak tersebut berpunca daripada hubungan kelamin manusia dengan monyet. Penyakit ini dikenali sebagai GRID, Gay-Related Immune Deficiency. Apabila pertama kalinya meletus di Amerika Syarikat kerana kebanyakan jangkitannya adalah oleh lelaki homoseks. Sehingga zaman ini, masih tidak ada lagi cara atau ubat yang berkesan untuk mengubati penyakit AIDS. AIDS cuma dapat dikurangkan melalui hubungan kelamin yang selamat serta mengelakkan perkongsian jarum. Inilah kesimpulan kecil bagi penyakit AIDS.